Bismillah, bismillah. InsyaAllah. Tuan-tuan boleh komen sedikit macam mana kualiti suara? Tuan-tuan dengar ke? Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih pada Tuan Rizwan kerana bagi komen. Barakallahu fikum. Okey, insya-Allah. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kelas yang kita jadualkan pada malam ini berjalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita sambung kelas kita membaca kitab Makanatun Sunnah An-Nabawiyah, masih lagi dalam bab Al-Faslul Rabi', iaitu bab Ar-Raddu ala munkiril ihtijaj bis-sunnah wat-ta'inina fiha, bab penolakan hujah ke atas golongan yang tidak menerima sunnah sebagai hujah. Dan Syekh Hafizahullah telah memberikan mukaddimah kepada kita tentang erti dalil, kerana sebelum kita berhujah dengan siapa sekalipun, hendaklah kita sepakatkan dahulu apakah dalil yang menjadi rujukan. Maka dalil yang dirujuk dan diijma'kan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dalil yang perlu dirujuk ketika kita membincangkan persoalan berkaitan dengan agama, ada dua jenis dalil. Dalil pertama, dalil-dalil asas, dalil-dalil asal, iaitu Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Dan tiga dalil ini merupakan dalil asal dan ianya merupakan dalil yang maksum. Artinya takkan salah. Suatu dalil yang tidak mengandungi kebatilan, tidak mengandungi kesalahan. Manakala dalil yang kedua ialah dalil sokongan atau dalil-dalil sekunder, yang mana dalil-dalil ini fungsinya adalah membantu memahamkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini namakan sebagai dalil akal dan dalil fitrah. Jadi kita sekarang ada 5 dalil. 3 daripadanya dalil asal atau dalil premier, manakala 2 dalil yang membantu adalah dalil akal dan dalil fitrah. Kemudian Syekh Hafizahullah bawa kita kepada tajuk seterusnya, iaitu bagaimana kita memahami dalil. Itu bab manhaj memahami dalil.
manhaj beristidlal di sisi ahli sunnah wal jamaah. Manhaj salaf fi akhdhi nusus syar'i wal istidlal biha. Manhaj ulama salaf dalam memahami dalil syarak dan beristidlal dengannya. Manhaj pertama yang kita dah bacakan, iaitu mereka sangat mengagungkan nas-nas syarak dengan cara serah, terima dan taat, serta mengingatkan antara satu sama lain agar tidak menyelisihi dalil syarak. Kerana mereka tahu bahawa mereka sekarang berdepan dengan kalamullah, kata-kata Allah, kalamur Rasulillah, kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bercakap dengan suatu teks-teks sastra. Mereka sedang bercakap dengan kalamullah, fakta-fakta yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu mereka sedang berdepan dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka ketika mereka bercakap dengan nas, mereka bercakap dengan penuh ta'zim. Selain daripada mereka melihat nas ini mengandungi isi yang mengandungi kebenaran yang mutlak, mereka juga sedar bahawa kebenaran yang disampaikan ini merupakan kebenaran yang langsung datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab manhaj salaf, mereka sangat mengagungkan kebenaran yang sampai daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mengagungkan nas. Manhaj yang kedua, dalam memahami nas dan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan ajarkan kepada manusia, mereka beriltizam dengan pemahaman salafus salih. Mereka melazimkan diri mereka untuk memahami nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang difahami oleh salafus salih, kerana mereka mengetahui bahawa salafus salih, iaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikut mereka, ialah golongan yang paling faham tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis, perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Quran diturunkan kepada mereka, diturunkan pada zaman mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan mereka dan berinteraksi dengan mereka. Maka mereka lah golongan yang paling faham tentang isi kandungan Al-Quran dan Sunnah. Di samping zaman mereka merupakan zaman yang paling sempurna bahasa Arabnya, tidak berlaku lahan dalam bahasa. Jadi pada zaman salafus salih, bahasa Arab ketika zaman Quran diturunkan, kedudukan bahasa Arab di kalangan orang Arab ketika itu merupakan bahasa Arab berada dalam keadaan yang terbaik, dan ianya dituturkan oleh orang Arab dengan bahasa yang fasih, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran kepada mereka, dan Allah cabar mereka untuk datangkan ayat seperti Al-Quranul Karim kerana kefasihan yang ada pada mereka. Di samping kenapa kita beriltizam dengan fahaman salafus salih, fahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kefahaman yang ada pada mereka itu merupakan kefahaman yang telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengiktiraf mereka sebagai ahli syurga. Akidah yang ada pada mereka dan akidah yang menyelamatkan mereka daripada api neraka dan menyebabkan mereka masuk ke syurga, akidah itulah akidah yang benar. Dan kefahaman yang ada pada mereka, itulah kefahaman yang ingin kita ketahui. Dan keempat, kenapa kita perlu beriltizam dengan manhaj salaf dalam bab memahami agama Allah Subhanahu wa taala? Kerana agama Islam itu tidak berubah. Agama Islam tidak berubah. Agama Islam, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan Allah sampaikan pada
awal Islam, itulah yang akan diamalkan dan difahami oleh umat selepasnya. Perbezaan hanya pada bab pengamalan kerana perubahan masa dan tempat. Manakala berkaitan dengan fakta-fakta dan dalil-dalil berkaitan dengan perkara akidah, ianya tidak berubah. Maka kefahaman generasi awal sudah pasti lebih sempurna berbanding dengan kefahaman generasi yang datang kemudian, atas faktor-faktor yang telah disebutkan tadi. Jadi oleh kerana kita tahu bahawa fahaman salafus salih terhadap akidah Islam dan fahaman mereka terhadap ayat-ayat Quran dan hadis itu sempurna, dan dalam bab akidah ianya tidak berubah ikut masa dan tempat, kerana akidah itu memang akidah Islam, akidah yang waqi'i, akidah yang tauqifi, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, dan zaman tersebut telah mencapai kesempurnaan tersebut. Maka generasi yang datang kemudian tidak ada pilihan kecuali beriltizam dengan manhaj yang mereka bawakan. Manhaj ketiga, pertama mengagungkan nas, yang kedua beriltizam dengan fahaman salaf dalam memahami nas, yang ketiga Ahli Sunnah wal Jamaah berprinsip bahawa hendaklah mendahulukan dalil syarak ke atas logik akal, atau mendahulukan dalil syarak ke atas formula-formula akal yang diwujudkan atau yang disebutkan oleh tokoh-tokoh yang datang kemudian. Kerana hakikatnya akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan syarak yang sahih. Sebab itulah kalau kita lihat apa yang kita bincang pada minggu lepas, fokusnya pada perkara iaitu tidak akan berlaku pertentangan antara akal yang sehat atau akal yang sahih, akal yang jelas dengan dalil syarak. Kalau berlaku pertentangan kalau berlaku juga pertentangan apabila dilihat, maka ianya tidak lekang daripada tiga keadaan. Keadaan pertama, naqal tersebut atau dalil tersebut tidak sahih. Ataupun keadaan yang kedua, akal. Keadaan pertama, dalil tidak sahih. Keadaan yang kedua, akal yang didakwa sebagai akal itu, yang didakwa sebagai formula yang tidak salah itu mengandungi kesalahan, ataupun mengandungi suatu logik yang tidak sharih. Atau keadaan yang ketiga, yang berlaku adalah pertentangan itu berlaku secara nisbi, iaitu pada satu sisi dilihat seolah-olah bertentangan, namun pada sisi yang lain ianya tidak bertentangan. Sebab itulah kalau berlaku sebarang pertentangan antara akal dengan syarak, yang pastinya dalil syarak itu maksum, dan dalil akal ataupun sesuatu yang diputuskan akal tidak terlepas daripada kesalahan. Oleh itu Ahli Sunnah wal Jamaah di kalangan salafus salih, mereka mendahulukan syarak di atas akal. Yang keempat, prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah yang keempat dalam memahami dan berinteraksi dengan dalil, ataupun beristidlal dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, akhdhuhum bima sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana mutawatiran am ahadan. Mereka menerima, mereka mengambil segala hadis-hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada hadis itu daripada kategori hadis yang mutawatir ataupun hadis ahad. Kalau suatu hadis itu sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu merupakan hadis yang diterima dan tidak timbul masalah kemudian
bahawa perlu hanya terima dari dalam hadis-hadis mutawatir dan tidak menerima hadis ahad. Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab menerima dalil, mereka tidak membezakan antara mutawatir dan ahad. Mereka tidak membezakan antara hadis mutawatir ataupun ahad. Kerana kedua-dua hadis sekiranya sampai kepada kita dengan dengan sanad yang sahih, maka dalil itu harus diterima. Fil i'tiqadi aw ghairihi, ilman wa amalan. Sama ada dalil itu berkaitan dengan urusan akidah atau berkaitan dengan urusan yang lain. Sama ada dalil itu berkaitan dengan mengandungi perintah-perintah dan larangan yang menuntut kepada amalan, ataupun dalil itu mengandungi berita-berita yang menuntut kepada kita untuk beriman dengannya. Jadi ahli sunnah wal jamaah tidak membezakan antara hadis mutawatir dan ahad dalam menerima dalil. Yang mereka tekankan adalah dalil itu sahih ataupun tidak, bukan mutawatir ataupun tidak. Ini adalah manhaj yang dipegang oleh salafus salih. Mereka mengambil semua dalil tanpa membezakan makna mutawatir ataupun ahad. Walaupun tidak dinafikan bahawa hadis mutawatir itu mempunyai kekuatan dari segi pengisbatannya dalam wajah-wajah tertentu, dalam keadaan tertentu, namun kekuatan yang ada pada dalil mutawatir itu tidak menafikan kesahihan yang ada pada hadis ahad. Sebab itulah salafus salih, mereka tidak membezakan antara perkara ini, antara yang mutawatir ataupun ahad. Dan ini merupakan prinsip yang keempat. Dan keadaan ini berbeza daripada golongan yang datang kemudian di kalangan ahlul kalam. Ahlul kalam, mereka tidak menerima hadis-hadis ahad dalam persoalan akidah. Jumhur ahlul kalam, kebanyakan ahlul kalam, mereka tidak menerima hujjah ataupun mereka menolak penggunaan hadis ahad dalam urusan akidah. Dan hadis-hadis ahad hanya mereka terima dalam urusan selain akidah. Apa maksud dari hadis ahad? Hadis ahad ialah hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rantaian sanad yang tidak mencapai bilangan mutawatir. Walaupun hadis tersebut disampaikan atau diriwayatkan daripada jalan yang paling sahih. Jadi maksud mutawatir dan ahad tidak menetapkan sahih atau tidak. Mutawatir dan ahad ialah dua istilah untuk membezakan berapakah jumlah jalan sanad yang sampai kepada kita ketika kita ingin beramal dengan hadis tersebut. Kalau kita kaji tentang kitab-kitab sunnah, kitab hadis, kalau kita tengok pada contoh Imam Bukhari rahimahullah, ketika meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu dilihat hadis tersebut diriwayatkan daripada berapa jalan. Kalau yang sampaikan itu hanya seorang sahabat, kemudian diikuti dengan seorang tabi'in, kemudian ataupun diikuti dengan jumlah yang ramai, selepasnya itu tetap dipanggil sebagai hadis ahad. Yang penting bilangan itu tidak mencapai mutawatir. Begitu juga kalau diriwayatkan oleh 10 orang atau 20 orang, ataupun jumlah tertentu yang mana tidak mencapai bilangan mutawatir. Dan bilangan mutawatir itu suatu perkara yang dikhilafkan oleh ulama, suatu perkara yang tidak jelas jumlahnya. Yang penting mutawatir maksudnya
sesuatu hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW dan diketahui ianya jelas daripada Nabi SAW tanpa syak kerana ianya diriwayatkan dengan jumlah yang sangat ramai dalam masyarakat Islam sehingga tidak ada ruang untuk menafikan kesahihannya. Berbeza dari hadis ahad, hadis ahad adalah hadis-hadis yang diriwayatkan melalui rantaian sanad yang perlu kepada kajian ulama hadis untuk menentukan sanad tersebut sahih ataupun tidak. Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau mereka kaji, kalau hadis-hadis ahad, mereka perlu kaji kepada sanad. Kalau sanad itu sahih, berapa bilangan sanad yang sampai sekalipun, kalau sahih, ianya diterima. Sama ada mencapai level mutawatir, iaitu dengan jumlah yang sangat banyak, ataupun mencapai level yang masyhur, seperti datang pada 8 jalan, 9 jalan atau 15 jalan, atau datang daripada 4 jalan, ataupun dengan bilangan yang lebih sedikit daripada itu, tidak timbul persoalan untuk mereka, kerana yang penting bagi mereka sanad itu sampai dengan sanad yang sahih. Berbeza pada kalam. Ahli kalam, mereka ketika membincangkan persoalan hadis mutawatir dan ahad, mereka mengatakan bahawa hadis ahad tidak boleh digunakan pakai dalam urusan akidah, urusan usul agama. Alasan mereka bahawa hadis ahad ini dalalahnya adalah dalalah zanniyah, bukan yaqiniyah. Ini istilah yang guna pakai oleh mereka. Walaupun hadis itu diriwayatkan pada sanad yang paling sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada dalam kitab Musnadnya, daripada gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, daripada gurunya Imam Malik bin Anas rahimahullah, dan Imam Malik riwayatkan daripada gurunya Nafi' Maula Ibn Umar, dan Nafi' meriwayatkan daripada Ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang mana silsilah ini dikatakan silsilah yang terbaik dalam hadis. Manusia yang paling mulia, yang paling hebat, mereka tak terima asalkan tak sampai mutawatir. Ini kaedah ahli kalam. Jadi mereka walaupun hadis ini diriwayatkan pada sanad yang paling sahih daripada Ahmad bin Hanbal, mana riwayat yang melalui jalan, kalau ikut jalan Zuhri daripada Salim bin Abdullah, daripada Abdullah bin Umar, tak terima juga. Yang penting mereka meletakkan satu kaedah bahawa suatu hadis yang boleh diterima dalam akidah hanya hadis mutawatir, dan kaedah ini kaedah yang salah, kaedah yang tidak mempunyai sandarannya daripada salafus salih. Ulama salafus salih, mereka menerima semua hadis-hadis apabila sabit bahawa ianya sahih. Ini adalah manhaj yang keempat. Dan suatu perkara yang yang lebih pelik daripada itu, golongan ahli kalam ketika mereka menolak penggunaan hadis ahad dalam masalah akidah dan menisbahkan hadis ahad itu dilalahnya zanniyah, pada masa sama mereka menerima ilmu mantik dan kaedah-kaedahnya daripada Yunan, yang mana mereka terima kaedah tersebut dan mereka kata kaedah-kaedah yang ditetapkan dalam ilmu mantik adalah kaedah-kaedah qat'iyat, kaedah-kaedah yang bukan zanniyan. Hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh orang Arab, ulama-ulama Islam dengan jarak yang dekat dengan Nabi SAW, dikatakan zanniyah, manakala suatu perkara yang mereka ambil daripada buku, dari buku yang tidak, sebahagian daripadanya tidak diketahui penulisnya, dan diterjemahkan daripada bahasa Greek yang asal, daripada bahasa Yunan yang asal, kepada beberapa bahasa sebelum sampai kepada bahasa Arab, dengan bahasa jarak geografi yang jauh, dengan jarak masa yang jauh, perkara itu mereka boleh terima sebagai suatu perkara qat'iyat. Tapi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW kepada tabi'in, diriwayatkan kepada tabi'in diriwayatkan sampai tabi'ul atba', dan kemudian tabi'ul atba' sampai diriwayatkan kepada ulama-ulama hadis dalam yang mengumpulkan hadis, mereka tak boleh terima. Ini satu perkara yang sangat pelik. Dan perkara ini kenapa jadi begitu?
kerana puncanya bukanlah punca asalnya kerana kaedah mutawatir atau ahad. Tapi bagi sebahagian ahli kalam, hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang urusan-urusan akidah, terutamanya berkaitan dengan asma' sifat, hadis tersebut bertentangan dengan kaedah akal yang telah mereka tetapkan. Maka mereka membuat satu kaedah bahawa hadis ahad tidak boleh terima dalam akidah. Manakala sekiranya hadis itu mutawatir diterima. Namun tetap dengan satu kaedah yang mereka letakkan. Hadis mutawatir itu hendaklah tidak bertentangan dengan kaedah akal yang telah mereka putuskan. Sekiranya berlakunya pertentangan menurut mereka, maka perlu didahulukan dalil akal ke atas dalil syarak. Ini yang kita cuba kita bincangkan pada pertemuan yang lepas, bahawa kalau berlaku pertentangan kaedah akal dengan syarak, yang perlu didahulukan dalil syarak dengan hujah-hujah yang telah saya bacakan pada pertemuan yang lepas. Ini adalah kaedah yang keempat dan ia merupakan manhaj. Jadi dari mana, kenapa kita boleh gunakan hadis ahad? Pertama, sebab dalil-dalil daripada Alkitab dan Sunnah menunjukkan bahawa semua yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, kita perlu terima. Kalau diketahui bahawa apa yang disampaikan itu merupakan datangnya daripada Nabi, daripada jalan yang sahih, maka perlu kita terima, perlu kita beriman dengannya. Kerana ayat Quran yang memerintahkan kita supaya beriman dengan Nabi SAW, ayat Quran yang mutlak. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam surah Al-Hasyr. Allah kata, apa sahaja yang Rasul sampaikan kepada kalian, hendaklah kalian ambil. Dan apa sahaja yang dilarang oleh baginda, oleh Rasul, fantahu, hendaklah kalian tinggalkan. Nas ini mutlak. Itu memerintahkan supaya kita terima semua yang datang daripada Nabi SAW. Bukan bermaksud bila Nabi sampaikan, datang daripada Nabi, kalau ianya mutawatir baru kita terima, tidak mutawatir kita tak terima. Dan lebih teruk daripada itu, sesuatu yang bila hadis ditolak, yang dikatakan bertentangan dengan yang dikatakan tidak mutawatir, pada masa sama mereka ambil fahaman kaedah, cara faham nas yang lain daripada ilmu yang bukan asal usulnya daripada ilmu Islam, dan mereka jadikan itu sebagai pengganti kepada tafsiran hadis-hadis Rasulullah SAW terhadap ayat Al-Quranul Karim. Dan ini suatu perkara yang sangat pelik. Yang kedua, juga berkaitan dengan dalil kenapa kita perlu ambil hadis ahad dan terima hadis ahad sekiranya sahih. Okay. Mana kita tidak membezakan antara mutawatir dengan ahad. Tadi kita ambil ayat Quran. Ayat Quran tu mutlak. Kata ambillah apa sahaja Nabi yang Rasul sampaikan kepada kalian, hendaklah kalian ambil. Apa sahaja yang Rasul larang, hendaklah kalian tinggalkan. Dan pada masa sama Allah juga turunkan ayat Quran. Allah beritahu bahawa Allah SWT yang turunkan Quran, dan Allah SWT akan memelihara Quran tersebut. Dan seperti mana kita bincangkan sebelum ini, pemeliharaan Al-Quran itu ialah Allah pelihara dari segi lafaznya dan dari segi maknanya. Dan makna yang terpeliharanya, makna yang sahih terhadap Al-Quranul Karim adalah dengan merujuk sunnah Nabi SAW. Maka pemahaman dalil syarak, pemahaman dalil Al-Quran itu tidak boleh dilakukan dengan mengenepikan apa yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW yang sampai kepada kita dengan jalan yang sahih, walaupun ianya adalah dalil yang datang dengan jumlah ahad, itu dengan jumlah yang bukanlah jumlah yang perawinya sangat ramai. Dan seterusnya, kenapa kita perlu mengambil dalil ahad? Kalau kita rujuk balik kepada ulama salaf dan juga pada zaman Nabi SAW, Nabi tidak membezakan antara
khabar ahad dengan mutawatir dari segi pengamalannya. Nabi SAW, sebagai contoh, ketika Nabi SAW perintahkan Muaz bin Jabal ke Yaman, utuskan Muaz bin Jabal ke Yaman, dan Nabi kata, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Muaz, kamu pergi jumpa dengan satu kaum ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah perkara pertama yang kamu serukan manusia kepadanya adalah bersyahadah kepada kalimah la ilaha illallah. Nabi SAW utuskan Muaz bin Jabal pergi ke Yaman sebagai wakil Nabi SAW mengajarkan agama kepada orang Yaman. Sudah pasti yang diajarkan itu, yang paling utama sekali adalah akidah, yang paling awal. Betul, Nabi kata hendaklah perkara pertama yang kamu serukan mereka kepadanya adalah kalimah la ilaha illallah atau syahadah la ilaha illallah. Dan ini adalah sebahagian daripada akidah Islam. Jadi Nabi SAW tidak kirim sahabat ramai-ramai, tidak menjadikan syarat bahawa bila satu berita tu sampai kepada orang Yaman ramai-ramai baru terima. Cukup bila dikatakan bahawa seorang yang sampaikan, tapi seorang yang amin, seorang yang amanah dan seorang yang thiqah, yang boleh dipercayai seperti Muaz bin Jabal, ahli Yaman perlu beriman dengan utusan ataupun beriman dengan berita dan sesuatu yang disampaikan oleh Muaz bin Jabal. Walaupun Muaz pergi keseorangan atau bersama dengan kumpulan yang kecil, tak mencapai bilangan mutawatir. Sama juga ketika dalam seperti hadis Anas, ketika Rasulullah SAW kirimkan Abu Ubaidah ke Yaman. Satu hari ahli Yaman datang jumpa Nabi SAW dan meminta kepada Nabi SAW untuk kirimkan pada mereka seorang, ib'ath ma'ana rajulan yu'allimuna as-sunnah wal Islam. Wahai Rasulullah, utuskan seorang daripada kalangan utuskan seorang daripada kalangan sahabatmu untuk mengajarkan kami as-sunnah dan Islam. Maka Nabi pun angkat tangan, Nabi pegang tangan Abu Ubaidah al-Jarrah, dan Nabi kata, hadza aminu hadhil ummah. Lelaki ini adalah seorang yang amin, seorang yang amanah terhadap umat ini. Jadi dalam peristiwa ini, Nabi juga hanya kirimkan Abu Ubaidah al-Jarrah ke Yaman mengajarkan agama yang mana asas agama adalah akidah. Dari segi amalan, praktikal daripada kehidupan Nabi SAW, dan begitu juga yang dilakukan oleh pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin dan semua khalifah-khalifah Islam selepasnya, mereka mengirimkan kumpulan-kumpulan yang kecil. Tidak disyaratkan ramai-ramai sampaikan berita baru boleh percaya. Ketika Nabi di Makkah Al-Mukarramah dan Nabi utuskan Mus'ab bin Umair ke Madinah Munawwarah untuk mengajarkan agama, bilangan yang datang awal yang sampai ke Madinah Munawwarah, sampaikan agama kepada orang Madinah, menyebabkan orang Madinah ramai yang masuk Islam, jumlah mereka bukanlah jumlah yang mutawatir. Betul, secara praktikalnya, pertama, dalil Quran Sunnah tidak membezakan. Al-Quran perintahkan kita untuk terima hadis Nabi SAW secara mutlak, tanpa kata ahad, mesti ramai-ramai yang sampaikan. Yang kedua, Nabi sendiri dan pengamalan sahabat dan juga salaf sendiri, mereka menerima berita atau menerima agama yang menerima hadis-hadis yang disampaikan oleh siapa sahaja yang dikatakan sebagai seorang yang amin, seorang yang dipercayai sebagai seorang yang thiqah, yang dipercayai dalam menyampaikan agama. Dan ketiga, pertama kita tengok pada dalil secara mutlak. Yang kedua, pengamalannya memang Nabi SAW mengamalkan, Nabi kirimkan. Malah Nabi kirimkan sahabat bawa surat pergi ke raja-raja, pergi ke Rom, pergi ke Parsi, pergi ke negara Arab, pergi ke Najasyi sebagainya. Nabi kirimkan sahabat bawa mesej berkaitan dengan akidah, ajak orang masuk Islam, juga dengan bilangan sedikit. Praktikal sunnah, praktikal sahabat, mereka menerima berita ahad, berita yang disampaikan oleh personal, bukan mesti jumlah yang ramai datang satu sekumpulan yang besar. Ketiga,
Kenapa kita perlu terima hadis Nabi SAW yang sahih walaupun ianya ahad? Kerana tidak ada satu hadis Nabi SAW pun yang bertentangan dengan ayat Quran. Kenapa perlu tolak hadis-hadis ahad? Sedangkan hadis ahad tidak bertentangan dengan isi kandungan Al-Quran ataupun tidak bertentangan dengan hadis-hadis mutawatir. Jadi kenapa perlu tolak? Tidak ada alasan untuk menolak. Kecuali kalau mereka kata hadis tersebut ada pertentangan. Hadis tersebut ada pertentangan. Kita katakan, kita jawab bahawa pertentangan itu bukan datang daripada hadis, tapi hakikatnya hadis tersebut bukan pertentangan tidak berlaku antara hadis ahad dengan hadis mutawatir ataupun dengan ayat Quran. Pertentangan hanya berlaku antara hadis ahad dengan kefahaman yang sedia wujud pada mereka. Hakikatnya hadis-hadis ahad bukan bertentangan dengan ayat Al-Quran, namun hadis-hadis ahad ini bertentangan dengan kefahaman yang telah diasaskan oleh golongan ahli kalam. Ada soalan daripada Tuan Rizwan. Tuan Rizwan, Assalamualaikum Ustaz, adakah penolakan hadis ahad ditetapkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari atau ahli kalam lain selepas beliau? Ahli kalam sebelum Abu Hasan lagi, ahli kalam Abu Hasan Asy'ari bukanlah orang yang mengasaskan perkara ini. Abu Hasan Asy'ari yang menolak hadis ahad asalnya daripada golongan ahli kalam, daripada golongan Mu'tazilah, Jahmiyah dan Mu'tazilah dan sebagainya. Kemudian Abu Hasan Asy'ari mempelajari akidah selepas beliau bertaubat daripada Mu'tazilah. Beliau bukan mengasaskan, beliau bermazhab Mu'tazilah pada awal hidup beliau. Setelah beliau bertaubat, beliau mengambil sebahagian beristidlal dengan hadis dalam bab tertentu. Namun kaedah yang beliau terima daripada golongan kullabiyah ini tidak bersempurna, sehingga beliau menerima hadis secara hadis ahad secara mutlak. Kita boleh tengok pada kitab Al-Ibanah. Okey. Jadi kalau nak nisbahkan kepada Imam Abu Hasan Asy'ari, tidak tepat. Dan beliau tidak menyebut, malah kalau kita buka pada kitab Abu Hasan Asy'ari, banyak beliau berhujah dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu bukan hadis yang ahad. Malah tidak timbul penolakan hadis ahad ini di kalangan ulama mazhab Asy'ariyah yang awal. Kalau kita tengok pada mereka juga tidak menolaknya. Betul, Imam Baihaqi rahimahullah ketika menulis kitab kumpulkan riwayat berkaitan dengan asma' sifat sekalipun, dalam kitab beliau tersebut, dalam kitab Imam Baihaqi rahimahullah, dimuatkan penuh dengan hadis-hadis ahad. Jadi menunjukkan bahawa mereka pada asalnya tidak menolak hadis ahad. Hadis ahad ini, idea yang tolak hadis ahad ini datang daripada golongan ahli kalam yang asal, iaitu di kalangan golongan Mu'tazilah, ataupun di bawah yang paling awal sekali menyebutkan perkara ini Ibrahim An-Nazzam. Ibrahim An-Nazzam iaitu guru kepada mana lebih awal lagi, idea lebih awal sebelum kedatangan Wasil bin Atha'. Wasil bin Atha' hanya mewarisi pemikiran ini daripada gurunya. Okey. Ini adalah kaedah yang prinsip yang keempat berkaitan dengan mengambil cara Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam menerima dan memahami dalil. Prinsip yang kelima, al-imanu mutlaq bima jaa 'anillahi wa rasulihi wa in lam tudrikhu al-uqul wa tuhitu bihi al-afham, لأن عقول البشر قاصرة عن إدراك جميع المعاني والإحاطة بها. فإذا جاء الخبر عن الله وعن رسوله لم نحتج في إيماننا أن نحيط بمعناه بل نؤمن ونصدق. Kata Syekh, prinsip yang kelima, beriman secara mutlak, itu secara total, dengan mesej-mesej yang sampai kepada kita daripada Allah dan Rasulnya, walaupun sebahagian daripadanya tidak mampu dicapai oleh akal, tidak mampu difikirkan oleh akal ataupun kefahaman manusia. Kerana akal manusia itu kemampuannya terhad untuk memahami segala perkara. Maka apabila
dapat dipastikan bahawa sesuatu fakta dan sesuatu berita itu datang daripada Allah dan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak perlu bagi kita untuk memaksakan diri supaya memahami dan mengetahui secara detail apa yang terkandung dalamnya. Yang lebih penting pada itu, hendaklah kita hadapi dengan iman. Beriman dan membenarkan apa yang terkandung dalam ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setengah daripada perkara yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah, akal kita tidak mampu memahaminya. Berkaitan dengan perkara-perkara akidah, berkaitan dengan perkara-perkara ghaib, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akal kita mempunyai fungsi yang terhad. Apabila kita cerita tentang malaikat sahaja, bagaimana malaikat Jibril alaihi salam yang memiliki 600 kepak, 600 sayap, dan satu sayapnya kalau dibuka akan menenggelamkan bumi secara keseluruhannya, dan jasad dan Jibril AS mempunyai jasad yang hakiki. Keadaannya begitu, namun bagaimanakah Jibril boleh turun ke bumi dan berjalan masuk ke masjid seperti seorang lelaki, berupa seperti seorang lelaki? Jadi akal kita tak mampu memikirkannya, tak tahu. Kita tak tahu macam mana perkara itu boleh berlaku. Namun oleh kerana perkara ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terima. Begitu juga berkaitan dengan urusan-urusan lain, berkaitan urusan akidah. Yang patut kita lakukan dalam bab ketika berdepan dengan ayat Quran dan sunnah adalah kita beriman dengan segala sesuatu yang difahami daripada yang disampaikan oleh Al-Quran dan sunnah. Yang mana kita faham, kita terima iman dengannya, dan sebahagian badannya kita tidak faham atau tidak mampu memikirkannya, kita beriman dengan kebenarannya, walaupun kita terpaksa akur bahawa sebahagian daripada perkara tersebut kita tidak mampu memikirkannya. Lepas tu saya suruh buat contoh. Kawan-kawan yang selalu hadir kuliah, saya suruh buat contoh. Kalaulah kita dalam bab iman dengan ayat Quran dan hadis ini mesti melalui logik, maka kita nak beriman dengan Lailatul Qadar pun satu perkara yang susah. Kerana dalam Lailatul Qadar Allah sebutkan di akhir surah Al-Qadar, Allah sebut salamun hiya hatta matla'il fajri. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Sejahteralah malam tersebut, itu malam Lailatul Qadar, sehingga terbit fajar. Kalau dilihat kepada logik akal manusia, terbit fajar, waktu terbit fajar itu berbeza-beza daripada satu tempat ke tempat yang lain. Jadi bilakah waktu berakhirnya Lailatul Qadar? Urusan yang paling mudah, maksud yang berkaitan dengan alam ini, Allah kata sehingga terbit fajar. Kalau kita nak bandingkan, nak fikirkan dengan kita nak tafsirkan ayat ini dengan cara logik yang ada pada kita, kita pun tak mampu memikirkannya. Bagaimana dengan perkara-perkara berkaitan dengan urusan yang memang kita tak pernah nampak? Macam terbit fajar ni kita nampak, kita tahu. Kita tak dapat fikirkan bagaimana. Macam mana dengan urusan-urusan berkaitan dengan urusan akhirat, berkaitan dengan berkaitan dengan urusan-urusan ghaib, berkaitan dengan alam barzakh, apatah lagi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kaedah yang lain yang perlu kita pegang. Yang tinggal hanyalah kita beriman dengan segala yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu prinsip yang kelima. Prinsip yang keenam dan terakhir yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, al-akhdhu bi zahir an-nusus. Al-akhdhu bi zahir an-nusus wa laysa hunaka batilun yukhalifu zahiraha. وليس هناك باطل يخالف ظاهرها وكل باطل يخالف ظاهر الكتاب والسنة فهو خيال وجهل. Kata Syekh, prinsip yang keenam, hendaklah
memahami nas berdasarkan kepada makna yang zahir, iaitu makna yang jelas, yang terkandung dalam lafaz-lafaz nas. Dengan kurungan, pemahaman tersebut terikat dengan pemahaman salaf. Ini sangat penting. Bila disebut al-akhdhu bi zahir nusus, mengambil nas secara zahir, itu secara zahir, memahami nas dengan makna yang jelas atau makna yang zahir. Yang zahir di sini bukan bererti faham zahir, tak faham tafsir. Yang dimaksudkan zahir ini faham nas dengan makna zahir sebagaimana yang difahami oleh generasi salafus salih, seperti mana kita sebutkan dalam prinsip yang kedua. Jadi pemahaman zahir nas yang dimasukkan dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah berdasarkan kepada apa yang telah difahami oleh salafus salih. Dan kata Syekh, walaysa hunaka batinun yukhalifu zahiraha, dan tidak ada suatu makna batin yang bercanggahan dengan makna zahir. Dalam Quran Quran tak ada dua makna. Apa yang Allah sebut dan difahami, itulah yang Allah maksudkan. Ayat Quran, sekiranya ayat itu mengandungi makna dan maknanya difahami, itulah dia maksud Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya mengambil makna zahir. Dan ayat-ayat Quran itu tidak mengandungi makna batin yang menyanggahi atau berbeza dengan makna zahir. Itu tidak wujud. Sebab itulah golongan batiniyah disepakatkan ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahawa mereka sesat, malah mereka ni kufur. Mana batiniyah yang asal lah. Mana yang terlibat, yang terikut sebagainya, itu mereka ikut-ikutan. Mana ajaran batiniyah yang mengatakan bahawa Al-Quran itu ada dua makna, satu makna zahir dan kedua makna batin, itu merupakan ajaran kufur. Kerana Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita kata apa yang Allah beritahu dalam Quran kita perlu faham dan terima sebagaimana Allah beritahu, tanpa kita cari makna yang lain untuk ayat tersebut? Pertama, kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran bertujuan untuk menyampaikan kebenaran, bertujuan untuk memberi hidayah dan petunjuk kepada manusia. Bila Allah Subhanahu wa taala turunkan teks Al-Quran bertujuan untuk memberikan hidayah dan teks Al-Quran itu merupakan sebahagian daripada keluasan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya, bermaksud Allah tidak ada tujuan lain dalam menyampaikan kata-katanya, maka Allah hanya sampaikan apa yang sepatutnya yang zahir difahami. Ditambah dengan kaedah satu lagi ulama selalu sebut, sebab Allah SWT, di samping kita meyakini bahawa Allah SWT turunkan Al-Quran untuk menyampaikan hidayah, kita juga perlu yakin bahawa Allah SWT sangat mampu untuk menyampaikan mesej kepada kita dengan bahasa yang paling baik. Sebab itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab yang terkandung Al-Quran bukan bahasa Arab yang paling fasih, yang tidak mengandungi kesalahan. Apabila bergabungnya dua prinsip ini dan dua kefahaman, dua keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan mesej dengan bahasa yang paling fasih, digabungkan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan hidayah, maka dua kaedah ini mewajibkan kita menerima ayat Quran seperti seadanya. Sebab itulah bila kita merujuk kepada Quran, kita perlu rujuk pada makna Quran, perlu kita rujuk kepada kaedah ini, iaitu Allah turunkan Quran untuk sampaikan hidayah dengan bahasa yang terbaik. Berbeza daripada apabila kita ingin memahami kata-kata manusia. Kalau kita rujuk kepada manusia, rujuk kepada kata-kata manusia, kadang-kadang kata-kata manusia kita perlu tafsirkan dengan makna yang sebaliknya. Kadang-kadang. Sebab apa? Sebab manusia ada tujuan pelbagai. Manusia kita sampaikan berita pada kita, kadang-kadang sampaikan dengan tujuan dengan untuk provok kita. Buat provokasi.
kadang-kadang untuk tarik, untuk tutup kesalahan dia. Tujuan manusia itu pelbagai-bagai. Manusia ketika sampaikan mesej, tuan-tuan buka berita. Buka berita. Kadang-kadang berita itu berbentuk propaganda. Maksudnya bermasalah pada niat. Orang, kalau manusia biasa sampaikan berita pada kita tak boleh terima 100%. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tujuan dia sampaikan berita pada kita dengan tujuan provokasi, ataupun propaganda, atau kepentingan politik, atau kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi, perkataan manusia yang zahir tadi, kadang-kadang kita perlu tafsirkan dengan maksud lain. Tapi Allah SWT turunkan Quran semata-mata nak bagi hidayah. Maka Allah tak akan sampaikan satu berita dan yang mengandungi dengan melalui perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan teka-teki. Kalau kita kata Quran ini ada makna yang pelbagai, makna yang zahir dan makna yang batin, seolah-olah kita kata bahawa Quran ini bukan kitab fakta, kitab hidayah yang memberikan petunjuk, seolah-olah dia kitab-kitab puzzle, kitab yang penuh dengan kuis, penuh dengan persoalan, penuh dengan teka-teki. Itu tidak tepat. Al-Quran Allah turunkan dengan tujuan hidayah. Kita kalau buka Quran, okey, sebelum kita masuk Quran, kalau kita buka buku undang-undang, kita tahu bahawa kita berdepan dengan teks rang undang-undang. Kita perlu baca dengan kacamata, dengan kefahaman bahawa kita sekarang sedang membuka kitab law ataupun sedang membuka rang undang-undang. Perlu difahami dengan bahasa undang-undang. Dan itu kitab yang serius. Buku yang fakta. Dan buku fakta berkaitan dengan undang-undang ini, berkaitan dengan undang-undang, rang undang-undang, tidak boleh ditafsirkan dengan cara buku sastra. Sebab teks undang-undang. Begitu juga berkaitan dengan ayat-ayat akidah yang menceritakan tentang berita berkaitan dengan perkara ghaib. Allah sampaikan mesej kepada kita. Allah sampaikan mesej bahasa Arab, dalam bahasa Arab yang cukup fasih dengan jelas, dalam bab yang paling tegas, bab akidah. Pasti Allah SWT sampaikan dengan bahasa yang paling jelas. Dan bahasa itu ialah bahasa yang dapat difahami dengan jelas. Itulah makna zahir. Zahir nas. Dan kita tak boleh ertikan banyak ayat akidah ni dengan cara pemahaman sastra. Seolah-olah kitab Quran ini Allah sampaikan mesej dengan banyak menggunakan kata-kata sastra. Balaghah wujud, ya. Namun dalam perkara-perkara tertentu, terutama berkaitan dengan urusan hukum hakam, itu hukum berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan larangan Allah. Perintah Allah dan larangan Allah perlu difahami dengan konteks ianya adalah undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat akidah perlu difahami bahawa ayat ini berkaitan dengan berita yang Allah sampaikan, dan berita itu mengandungi kebenaran dengan bahasa yang jelas. Berbeza dengan bila kita buka ayat-ayat berkaitan dengan kisah. Berkaitan dengan kisah, bab penceritaan tertentu, maka kita perlu lihat ayat pada konteksnya. Untuk zahir nas bukan bererti kita menolak ilmu balaghah. Zahir nas bererti kita perlu memahami nas bagaimana difahami oleh generasi awal, sebagaimana makna yang terzahir pada mereka ketika ayat itu turun pada mereka. Ini erti zahir nas. Dan zahir nas ini sangat berkait rapat dengan kefahaman salafus salih, kefahaman sahabat terhadap teks. Sebab itu kenapa kita nak faham teks Al-Quran berdasarkan kepada kefahaman sahabat, sebab mereka lah orang yang faham teks menurut konteks dan mereka memahami konteks. Kerana Quran turun pada zaman mereka dengan kefahaman yang ada pada mereka. Betul, mereka menggabungkan antara pemahaman terhadap teks dan konteks. Sebab itu ayat Quran bila turun kepada mereka, mereka faham ayat Quran dalam bahasa mereka paling fasih, dan mereka faham kerana ayat itu turun dalam kalangan mereka. Sebab itulah bila kita tengok balik semula, tengok pada nas, kaedah nas,
disebutkan dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ialah mengambil ataupun menerima makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran dengan makna yang zahir, itu dengan makna yang jelas berdasarkan fahaman salafus salih. Ada orang, mereka akan bantah kaedah ini dengan kata mereka cuba bawakan hadis-hadis, ayat Quran dengan alasan mereka bawakan perbincangan berkait ilmu balaghah berkaitan dengan hakikat dengan majaz. Bagi siapa yang belajar, yang belajar di bidang agama, akan kita temukan bab hakikat dengan majaz. Dan mereka katakan bahawa ayat Quran dalam bahasa Arab ada hakikat dan majaz, maka dalam Al-Quran pun ada hakikat dan majaz. Jawapan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tak ada masalah bab Quran ada hakikat ataupun majaz, tak ada masalah. Makna zahir yang dibincangkan bukanlah makna zahir dengan ambil satu perkataan tanpa dilihat kepada konteks ayat. Makna zahir ialah perlu ditafsirkan berdasarkan kepada fahaman salaf ketika itu yang memahami konteks ayat. Jadi persoalan zahir di sini bukan bererti faham makna dengan makna yang beku. Malah kita dapat mengetahui suatu ayat itu, makna yang Allah kehendakkan itu makna yang dengan tujuan untuk memuji atau untuk mengutuk atau untuk mengeji, kita dapat faham daripada melalui ayat Quran berdasarkan pada konteks. Betul, salafus salih boleh faham bila Allah memuji, bila Allah kutuk. Dalam ayat Quran Allah cerita tentang firman Allah terhadap ahli neraka. Dalam surah Ad-Dukhan, Allah kata, "Dzuk innaka antal azizul hakim." Dzuk innaka antal azizul karim. Allah cerita tentang bagaimana Allah letakkan di api neraka, Allah di dalam neraka Allah ciptakan buah zakum. Buah zakum. Dan dalam neraka diberikan di sana Allah ceritakan tentang kisah macam mana pelbagai jenis azab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dan berikan kepada ahli neraka. Dan tatkala ingin diberikan kepada mereka makanan-makanan neraka, Allah kata, "Dzuk, rasalah. Rasakan. Innaka antal azizul karim." Sesungguh kamu adalah manusia yang sangat mulia. Al-Aziz, sangat gagah dan mulia. Allah kata innaka antal azizul karim. Gagah dan mulia. Manusia hebat dan mulia. Hebat dan mulia, Allah cakap tentang ayat, konteks ayat cerita tentang apa? Tentang azab yang diturunkan kepada ahli neraka. Kalau Allah kata, makanlah, rasakan makanan ini. Rasakanlah, sesungguhnya kamu adalah orang yang gagah atau yang perkasa dan mulia. Jadi kita tahu bahawa ayat Al-Aziz dan Al-Karim kat sini maknanya ialah makna Allah perli ataupun Allah kutuk orang ahli neraka yang merasa bangga dan belagak di dunia dahulu. Dengan sifat kesombongan dia dah menyebabkan masuk neraka. Kita faham. Jadi makna zahir bukan bererti dengan cara makna zahir yang difahami oleh ahli kalam. Zahir yang dimasukkan oleh salaf adalah perlu difahami makna ayat itu berdasarkan kepada pemahaman salafus salih. Kalau ayat kita baca surah Dukhan, inna syajarataz zaqqum, sesungguhnya di dalam neraka itu ada pohon yang bernama pohon zakum, ta'amul athim, satu makanan yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa, dan seterusnya. Kita baca, kita tahu bahawa konteks ayat. Jadi zahir ayat kat sini Al-Azizul Hakim, zahirnya apa? Zahirnya bahawa Al-Azizul Karim, zahirnya adalah ayat ini Allah ingin menempelak ahli neraka. Jadi bukanlah salaf tidak memahami balaghah, cuma pembahagian atas nama majaz ataupun hakikat dengan kaedah-kaedah yang detail yang berlaku. Kemudian kaedah itu sesuai digunakan pakai untuk setengah tempat dan tidak sesuai untuk setengah yang lain, kerana kefahaman yang tepat, yang benar dalam semua keadaan konteks itu fahaman salafus salih. Dan salafus salih dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak terikat dengan kaedah hakikat ataupun majaz sebagai yang disebutkan oleh
dalam ilmu-ilmu yang diwujudkan kemudian. Jadi ilmu tersebut benar, betul, tapi tidak boleh ditafsirkan semua makna dengan kaedah tersebut. Sebab tu makna zahir ayat tidak menafikan makna konteks, tidak menafikan makna konteks ayat secara keseluruhan. Kata Syekh lagi, wa qad kana li hadzal manhaj atharun wa thamaratun hamidah. Manhaj yang dikemukakan, yang diajarkan oleh salafus salih ini merupakan manhaj yang mempunyai kesan dan buah kebaikan yang banyak, yang terpuji. Antaranya quwwatul yaqin. Bila kita fahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW berdasarkan kepada kefahaman salih dengan prinsip-prinsip yang disebutkan, maka akan melahirkan keyakinan yang kuat. Wa adamu tatarruqi syakki qalbi, dan syak takkan timbul dalam hati. Wan najatu min al-inhiraf, dan akan terselamatlah daripada kesesatan. Wat tarafu'i 'anil bid'ah, dan makin jauhlah daripada bid'ah-bid'ah. Wal bu'du an ahliha, dan makin jauhlah daripada ahlinya. Wa salamatul qalbi li ahli sunnah wal ittifaq wal bu'd 'anil furqah wal khilaf. Dan manhaj ini akan menyebabkan hati ahli sunnah itu sejahtera, dan mereka sentiasa bersatu dan jauh daripada perselisihan dan perpecahan. Ini disebut oleh Syekh Hafizahullah, dan insyaAllah pada pertemuan akan datang kita sambung mula masuk pada bab kita kenal siapakah yang berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah dalam bab istidlal, dalam bab talaqi dan istidlal, insyaAllah. Sekiranya tuan ada soalan lain, saya bertemukan satu soalan yang dikemukakan oleh Tuan Rizwan tadi. Kalau ada soalan lain silakan kemukakan di komen. InsyaAllah saya akan baca apa yang tuan-tuan tanyakan, insyaAllah. Kalau saya mampu untuk jawab, saya akan jawab, insyaAllah. Terima kasih pada yang komen tadi. Ramai yang komen walillahilhamd pada peringkat awal. Saya tanya tadi Puan Tuan Rizwan, Puan Huda Fauzi, Puan Zawiyah, Tuan Fardiman Halimar, dan siapa ni, Menteri Pasola, Tuan Menteri Pasola, Puan Mimi, alhamdulillah. Pada Puan Zarina Ina Jaafar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih pada Puan Rohani Mahidin, alhamdulillah, merupakan seorang yang sering hadir dalam majlis-majlis ilmu, terutama secara online. Barakallahu fiik. Semoga Allah teruskan limpahkan minat puan dalam menuntut ilmu dan diberikan istiqamah, dan dengan usaha tersebut tuan-tuan dan perempuan secara keseluruhannya, bukan Puan Rohani saja, akan dimudahkan jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bagaimana soalan Tuan Rizwan, saya harap apa yang saya sebutkan tadi menjawab, insya-Allah. Jika sekiranya tidak ada soalan, saya tak temukan soalan, maka kita insya-Allah sampai sini saja. Kita jumpa minggu depan, insya-Allah. Kita akan bincang tentang tajuk yang juga masih lagi berkaitan dengan nota yang sama seperti yang minggu lepas, itu berkaitan dengan bab mukaddimah, tentang bab macam mana kita nak tolak dan berhujah dengan golongan yang menafikan penghujahan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, minggu depan kita akan bincang tentang bab, masih lagi bab subtopik atau mukaddimah berkaitan dengan bab ini, iaitu kita mengenali siapakah golongan-golongan yang berbeza, yang mempunyai prinsip yang berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah dalam bab ini. Itu dalam bab hadis Nabi SAW. Siapa yang tolak hadis, akan disebutkan ada golongan Khawarij, golongan Syiah, golongan Mu'tazilah dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bincangkan lebih detail pada minggu depan. Sampai sini saja. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.